sebab FPE pernah jemput saya dan saya rasa ada juga yang dah ikut yang FPE punya. Jadi ini kali kedua lah saya bagi talk yang sama dan saya harap lepas ni semua pensyarah dah tahulah tentang CQI course level ni. Sebab sebenarnya masing-masing dah buat, okey. Cuma mungkin sekadar kita kata sama-sama kita refresh, semua dah buat. Saya rasa semester baru ni kita dah mula pakai garis panduan ini. Jadi sekarang saya akan share saya punya nota kejap ya. Okey. Jadi basically saya akan bercerita tentang garis panduan penambahbaikan kualiti berterusan ataupun CQI untuk program akademik. Jadi kita memang akan concentrate kepada kursus saja. Tetapi kita kena look at a bigger picture sebab kursus itu, gabungan kursus-kursus itu akan menjadi satu program akademik. Jadi saya terpaksa cerita jugalah sebagai pengenalannya tentang CQI program. Okay, sebab apabila kita cakap tentang CQI, kita perlu buat dua-dua lah, CQI peringkat program kursus, ya, peringkat modul ataupun kursus dan juga CQI pada peringkat program. Jadi saya kena cerita dua-dua dan apa hubung kait antara kursus dengan program tu. Jadi tajuk saya program lah walaupun kita akan konsentrate pada kursus. Okey, sebenarnya garis panduan untuk CQI program di UMT telah kita kata digubal oleh jawatankuasa yang saya ketuai lah. Jadi namanya Ahli Jawatankuasa Teknikal CQI Rakan. Okey. Jadi dilantikan di bawah PEPA, dulu PEPAK dulu, sekarang PEPA. Jadi saya ketua, kemudian ada setiausaha Dr. TS Dr. Wan Zaliha Wan Sembuk daripada FPSM. Kemudian kita ada ahli daripada setiap fakulti. Profesor Madya Dr. Suryani binti Mak Yusof, Profesor Madya CHM Dr. Siti Kamilah binti Cik Soh. Kemudian Dr. Rudiah Muhammad Hanafiah daripada FPM. Dr. Siti Kamilah FSSM, Suryani FTKKI. Kemudian daripada FPEPS kita ada Profesor Madya Dr. Muhammad Hassan bin Cik Had. Jadi kami basically bukanlah kami buat benda baru sebab dekat MQA pun dah ada dia punya garis panduan, dekat KVT pun ada. Kemudian kita tengok dekat universiti lain pun sebab sebenarnya UMT agak ke belakang lah. Orang lain dah ada semua, kita baru nak buat. Sebenarnya kita agak lambat lah tapi it's okay. At least kita dah ada lah sekarang ni. Okay, jadi kita tengok juga universiti lain punya cara lah. Jadi basically terms of reference untuk jawatankuasa kami adalah merancang dan membangun kerangka pelaksanaan CQI program akademik, menyediakan panduan terkini pelaksanaan CQI program akademik dan juga latihan pensyarah. Jadi sekarang ni saya tengah buat yang ketiga. 1, 2 dah settle, Senate dah lulus. Yang ketiga ni saya tengah buat lah latihan pensyarah. Okay. Jadi apabila kita kata CQI program, kita akan merangkumi 3 skop lah, iaitu CQI CLO, Course Learning Outcome, CQI PLO, Program Learning Outcome, dan juga CQI untuk PEO, iaitu Program Educational Outcome. Jadi 3 skop learning outcome ni kita buatkan garis panduan dan kita sediakan macam PLO, PEO tu dia perlu survey. Jadi kita buatlah, kita tengok contoh daripada universiti lain, dia punya borang survey semua untuk majikan, untuk pelajar. Jadi kita adopt lah, tapi eventually setiap program nanti daripada template yang kami buat tu kena buat penambahbaikan dia punya exit survey lah. Okey, tapi itu bukan kerja pensyarah, itu kerja di peringkat program, mungkin penyelaras LI ke, ketua program ke. Di peringkat pensyarah kita hanya concentrate on CLO. Okay. Tapi kerja kami buat semualah. Okey, apa dia CQI? Okey, CQI dari segi definisinya adalah systematic pursuit of excellence and satisfaction of the needs of stakeholders in a dynamic and competitive environment. Jadi
bila cakap tentang kualiti kan, biasanya kualiti memang tak boleh lari daripada memenuhi kehendak stakeholders ataupun pihak berkepentingan. Okey, ataupun ada orang panggil pemegang taruh. Okey, tapi perlu juga kita ada dalam keadaan yang dinamik dan kompetitif. Maknanya kalau tak dinamik dan kompetitif, kita tak buat apalah, tak payah buat CQI lah kan. Ini kita perlu sentiasa tambah baik. Itu adalah memang konsep dalam kualiti lah. Okey, kualiti memang macam tu. Kualiti salah je berteruan ni, berterusan ya. Okey, jadi macam saya kata tadi, bukanlah kami reka ke apa yang garis panduan ni, kami cuma guna pakai, kami cuma macam gabung jalinkan antara beberapa rujukan yang dah ada. Okay? Jadi MQA dah ada rujukan dia on CQI. Jadi iaitu namanya garis panduan amalan baik, pemantauan, penyemakan dan penambahbaikan kualiti institusi berterusan ataupun GGP MRCIIQ. Kemudian dalam garis panduan ini telah diperincikan macam mana nak buat CQI pada peringkat institusi, universiti lah maksudnya, pada peringkat jabatan dan juga pada peringkat khusus ataupun modul. Selain daripada itu, untuk semakan kurikulum program, kan setiap 3 hingga 5 tahun, setiap program akademik sepatutnya dilakukan semakan kurikulum. Jadi semakan kurikulum ini, dia terdapat dalam garis panduan KPT. Garis panduan KPT ni namanya Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam. Okey, ataupun GPPUA, nama ringkas dia lah. Jadi hendaklah dibaca bersama. Ini untuk pengurusi program, ketua program lah. Jadi hendaklah dibaca bersama sebab bila kita buat CQI tu mungkin CQI tu melibatkan semakan kurikulum ataupun mungkin CQI tu CQI tahunan. Jadi kita kena ada pelbagai jenis CQI lah sebenarnya. Okay. Jadi kalau untuk saya makan kurikulum yang 3 to 5 years tu, tengok garis panduan daripada KPT. Okey, selain daripada dua dokumen ini, kami juga merujuk kepada dokumen COPA. Kita tahu kan untuk setiap program akademik, sebelum kita tawarkan program baru, kita kena sediakan dokumen COPA. Okay, Code of Practice for Program Accreditation. Sebab eventually program kita tu bila kita dah tawar, kita nak dapat akreditasi daripada MQA. Jadi kita juga merujuk kepada klausa-klausa. Dalam COPA ni dia ada 7 area. Okey, 7 area yang pertama tu saya tak ingat apa dia punya curriculum design ke apa, saya pun tak berapa nak ingat. Tapi yang last one adalah on CQI. On saya makan apa dia panggil sekejap. CQI, saya rasa dia panggil CQI. Saya makan Program Monitoring and Review. Okay. Jadi kita tengok yang klausa yang spesifik untuk CQI berdasarkan COPA supaya kita tak miss sebarang klausa dalam COPA lah. Nanti kalau panel MQA datang kan dia kata, oh yang ni awak tak buat, yang ni awak tak buat, susah kita kan. Jadi kita juga pastikan bahawa garis panduan ini memenuhi semua klausa COPA yang diperlukan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, klausa dalam area 7 ni, 7.1.6, the department must show that the program monitoring and review are conducted periodically. Maknanya memang dia kena cakap, kita kena buktikan bahawa program kita buat monitoring, kita buat semakan secara berkala. Okay, menggunakan proper mechanism, resources, including benchmark data, student performance, progression, semua tu. Jadi benda-benda ni yang kita cuba penuhi lah supaya kita menjawab juga kepada COPA. Okay. Kemudian yang 7.1.8, the finding of a program review must be presented to the highest academic board of the institution. Jadi yang ni 71.8 ni memang setakat ni program review saya makan kurikulum memang sampai ke Senate. Tetapi kalau macam pencapaian CLO, pencapaian PLO, itu tak pernah sampai ke Senate. Walaupun kita kata kita OBE, tetapi kita masih melaporkan kepada Senate grade A, B, C sampai F. Kita tak melaporkan
PLO, CLO kita tak lapor, tapi di peringkat program kita lapor pada untuk CLO. Sorry. Jadi ini yang kita cuba jawablah supaya bila MQA datang kita ada bukti, kita boleh jawab dengan baik kan. Okey. Jadi ini antara yang okey kejap. Oh saya tertinggal. Sebenarnya yang muka surat depan tu, the department must have clear policies and appropriate mechanism. Jadi yang ni yang kita cuba ini jugalah. So kalau dia kata awak ada garis panduan CQI, dia kata kita ada kan. Sebelum ni tak ada lah. So dah diluluskan. Okay. QA unit semua kita ada, tak ada masalah. Kita pun ada PPK. Kemudian yang nombor 7.1.4 tu. The department's review system must constructively engage stakeholder, including ODL or teknologi, expert, alumni, employer. Jadi maknanya apabila kita buat semakan ke, buat CQI ke, kita kena ambil kira pandangan, maklum balas daripada alumni, daripada majikan. Okay? Jadi ini memang kita kata kita masa nak buat program baru kita buat lah. Tapi bila dah program tu dah on apa semua tu, kita pun kena buat juga dan kita kena buktikan dan ada report semua. Okay, yang nombor 7.15 ni memang berat sikit dia. Okay, the department must make the program review report accessible to stakeholders. Setakat ni memang saya boleh cakap kita tak buat lah. Okay, bila kita buat semakan kurikulum ke, pencapaian PLO, pencapaian CLO tu, dia kata mestilah accessible to stakeholder. Maknanya kita maklumkan kepada maybe pelajar kita, kepada alumni kita, kepada majikan. Yang tu, yelah senang je nak maklum, letak kat website je. Tapi kita tak buat lah. Okay? Belum buat, kita akan buat. Okay, jadi bila kita buat garis panduan, kita make sure semuanya kita consider dan ada dalam garis panduan tu. Okey, proses jaminan kualiti. Jadi kita pun ada PPK sekarang ni. Memang kerjanya memang dia jaga kualiti lah. Okey. Jadi proses jaminan kualiti ni melibatkan interaksi antara jaminan kualiti dalaman dan juga jaminan kualiti luaran. Okey. Jadi jaminan kualiti dalaman contohnya kita buat semakan kendiri. Kita buat penilaian kendiri, kita buat refleksi. Okey dah ke? Kita punya ni rasa macam dah okey ke? Kita buat reflection. Okay? Sementara EQA ataupun yang luaran punya jaminan kualiti, kita mungkin melibatkan audit pihak ketiga. Juga mungkin melibatkan akreditasi daripada MQA ataupun professional body. Yang itu adalah EQA lah. Okey, jadi hubung kait antara QA dan CQI ni, jadi proses in IQA dan juga EQA ni apabila kita gabungkan, dia akan menghasilkan CQI program. Ya, sebab kita sekarang ni subjek kita program ya. Jadi dia akan menghasilkan graduan daripada UMT. Okey. Jadi maknanya bila kita guna duit dana awam ni kita kena conscious lah kan. Kalau kita buat universiti sendiri macam MSU kan, Muhammad Syukri University. Itu lain, dia memang universiti dia. So tak apalah. Kita ni pakai duit awam. Okey. Jadi kita terpaksa menjawab kepada banyak pihak. Okey, kepada kerajaan. Okey, kata kenapa budak ni GE rendah, dia tanya kita. Penaja, JPA dia bagi duit kan. Apa yang bagusnya budak yang graduan yang kita hasilkan? MQA, pelajar dan bakal pelajar, masyarakat. Okey, ibu bapa, worth it tak ibu bapa kata? Ataupun ibu bapa kata baik saya hantar ke IPTS, mahal pun tak apa, berbaloi ya kan. Persatuan profesional ataupun badan profesional, alumni, staff, industri atau majikan, semuanya kita perlu menjawab. Okey. Okey, ini adalah antara ini saya ambil daripada saya rasa KPT lah saya rasa.
Okey, contoh je lah ya, sebagai untuk kita sedar bahawa kita ni sebagai pensyarah ni pakai duit rakyat kan, dan kita punya kerja ni banyak mempengaruhi stakeholders lain lah. Contohnya kerajaan dia punya peranan dia menyediakan dana. Okay, gaji kita dibayar oleh kerajaan. Menyediakan dana, ekosistem lestari untuk menghasil dan meningkatkan rakyat yang terpelajar. Okay, menyediakan polisi, polisi dan hala tuju pengajian tinggi. Okay, penaja dia pun bagi duit, dia nak something kan. Biasanya dia dah taja tu, biasanya pelajar tu akan kerja dengan dia nanti. Okay, MQA kita tahu MQA adalah badan tunggal yang memberikan akreditasi kepada program akademik. Jadi kita pun kena memenuhi, kita kena pastikan program kita semua ikut MQA. Okay? Jadi MQA ni sebenarnya dia ada hak untuk tidak bagi akreditasi kepada kita jika kita tak ikut apa yang disebut dalam KOPA dan MQA tu, kita buat dek je kan. Jadi ada masalah lah kalau kita buat dek je. Okey, pelajar orang yang melepaskan aktiviti untuk mengikuti pengajian. Okey. Kemudian alumni, begitu juga persatuan profesional. Okey. Dia nak pastikan bahawa kalau kita hasilkan contohnya accountant tu memang berkualiti. Okey. Boleh buat kerja accounting. Kemudian ibu bapa rasa berbaloi tak hantar anak kat UMT ni. Okey. Masyarakat. Okey, kemudian majikan. Bagus tak pelajar UMT ni, macam itulah kan. Okay, staff PPT kehidupannya dipengaruhi oleh kualiti PPT juga ya. Kalau kita student ramai then okey lah, tapi kalau kita GE rendah, masalah berjaya pun rendah, jangan susah jugalah nak menjawab kat menteri tu. Sekarang ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh je tanya saya dulu. Boleh je kacau saya tengah-tengah saya cakap. Senyap je ni. Tak ada soalan Okey, macam saya kata tadi, saya akan cerita dari segi program juga, walaupun eventually kita akan zoom in kepada CLO later, but I think we have to understand apa peranan kita sebagai pensyarah kepada CQI program. Sebab tu saya rasa saya kena cerita jugalah. Jadi ini adalah daripada GGP MQA yang CIIQ tu. Dia bercerita tentang pemantauan dan semakan program. Jadi dia kata terdapat hubung kait antara pemantauan dan semakan program dengan aktiviti CQI. Okay? Jadi ni gambar rajah dia lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, CQI ni dia biasanya kita panggil PDCA dia panggil cycle kan. Mula-mula kita plan P, kemudian kita laksanakan do, kemudian kita check, kemudian kita act. Maknanya kalau ada perlu penambahbaikan, kita akan tambah baik. Jadi dekat sini yang kita kata CQI ni. Okey. Jadi sepatutnya proses ini berlaku sepanjang masa. Sebab eventually takkanlah kalau program baru sama dengan program yang dah 20 tahun. Kan? Mesti kita ada buat penambahbaikan. Kalau sama tu maknanya kita tak ada buat CQI. Kita biar je program macam tu. Budak faham ke tak faham, kita biar je. Jadi it shouldn't be like that lah. Bila we talk about quality, it should be check. Macam ni lah. Rancang, laksana, pantau, tambah baik. Kena sentiasa berlaku. Dan jika kita buat dengan betul, memang kita akan kita akan terpaksa buat CQI lah. Okay, kalau kita serious about what we are doing, we want to improve, kan? Jadi kita akan buat CQI. Sentiasa buat CQI untuk program kita. Okay. Yang ni saya rasa tak perlu. Okey, ini contoh pemantauan dan semakan program. Jadi pemantauan ni kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Ini sekarang ni kita akan masuk lah. Yang pertama khusus, apa yang kita nak discuss hari ni. Kemudian tahunan, pemantauan program secara tahunan. Dan kemudian semakan program secara berkala. Ini yang saya kata yang semakan program, semakan curriculum program 3 to 5 years tu. Mungkin yang ni lah. Okey, jadi sekarang ni sebenarnya fokus kita kepada pemantauan khusus. Okey, tetapi but eventually sebagai ketua program,
Kalau ketua program, dia punya ceramah panjang lagi lah. Sebagai untuk ketua program, dia kena buat tiga-tiga ni lah. Pastikan pensyarah buat pemantauan khusus. Dan eventually, KP tu kena buat lah dua-dua ni. Ini memang kerja KP. Okey. Hubung kait antara tiga jenis sekitaran CQI tu. Okey, jadi kita sebenarnya bila kita cakap tentang kursus ataupun modul, we are in the micro loop. Micro loop ni kalau kita ada 2 semester ke 3 semester ke 3 kali lah buat. Kita buat berdasarkan penawaran khusus. Okay. Kemudian kita ada macro loop. Ini kerja ketua program. Macro loop dengan meta loop ni kerjanya ketua program. Tapi tak apalah, memang kita juga yang buat kerja. Nanti ketua program pun suruh kita buat kerja juga kan. Penilai luar nak datang ataupun apa-apa. Ataupun kita kena buat laporan PLO, pencapaian PLO untuk setiap pelajar. Jadi kita juga kena buat kerja. Okey, P tak larat nak buat sendiri. Dia cuma plan kan. Okey, jadi kita akan discuss more on this lah sebenarnya, module improvement ataupun course improvement. Tetapi kita juga ada yang tahunan punya macro loop ni biasanya kita akan discuss pencapaian PLO. Pelajar ni capai tak PLO dia? Yang ni pencapaian CLO, yang course. Kemudian yang periodik ataupun meta loop ni, ini adalah yang saya makan. Saya kata 3 to 5 years tu kita akan semak, panggil penilai luar, kita buat semakan. Masa itulah kita panggil juga industri, panggil juga alumni, interview juga pelajar, mungkin tanya macam mana lagi nak improve program kita ni, macam mana nak bagi jadi seronok, nak lagi senang faham, nak bagi jadi lagi mahir dia punya, contohnya kemahiran mahmal. Jadi benda-benda tu kita akan selesaikan dekat meta loop ni lah. Okey. Ini saya ambil daripada modul KPT. Okey. Jadi ini adalah yang saya makan kurikulum, saya kata 3 to 5 years tu. Okey. Jadi bila 3 to 5 years tu, sebenarnya bukan macam yang saya nak cerita ni cuma satu je yang saya merahkan ni, laporan CQI. Tapi banyak lagi benda lain yang program kena buat. Contohnya masa 3 to 5 years tu, dia kena buat laporan penilai luar, kena panggil penilai luar kan. Kajian pasaran, mungkin masa program baru kajian pasaran. Program lama ni mungkin dia kena tengok berapa orang bekerja, dia anak murid graduan dia dah kerja, berapa orang dah jadi bos, berapa orang sama belajar. Maknanya tengok daripada survey PLO ataupun PEO lah. Adakah dari segi progress standard adakah memenuhi? Ada buat benchmarking tak dengan kurs program yang sama di universiti yang lain? Ada tak? Ada, ataupun teruk sangat program ni sampai kena jumut ke, beku ke, lupus ke, mungkin kena buat saya makan juga. Ataupun program ni bagus tapi macam sebab kita kan macam sekarang ni staff tak cukup, ataupun kita kata dana pun tak cukup kan. Jadi mungkin kita kena consolidate. Mungkin kita combine dua program ke, macam mana ke, macam tu. Kemudian kita juga kena dapatkan dapatan daripada pemegang taruh. Okey, kita tanya alumni, kita tanya majikan, okey tak kita punya graduan, macam tu lah. Okey. Jadi, ini adalah banyak lagi kerja yang ketua program kena buat lah. Selain daripada ni, salah laporan CQI salah satu. Okey. Jadi, kemudian apabila ni adalah penilaian prestasi program, lepas tu dia akan buat perubahan. Okey. Ini tak boleh jadi ni, kita nak buat perubahan ke apa, kita boleh buat perubahan. Perubahan tu, kita tekan. Perubahan tu mungkin dari segi struktur ataupun dari segi NEC ataupun dari segi kaedah penyampaian ataupun mod penawaran, nak buat part time lah, nak buat ODL ke kan, ataupun apa-apalah yang dipikirkan perlu untuk memastikan program kita lestari. Jadi bila dah buat perubahan, kita mungkin perlu dapat pengakuan. Ada setengah tu, kalau kata kurikulum tu less than 30%, macam kita dah buat yang QF 2.0 kan, sampai saya naik je kalau less than 30%. But if it's more than that, tukar nama program lah, tukar jam kredit lah, then maybe it has to go through sampai MQA ataupun badan profesional. Yalah, macam tu lah. Kalau sebelum ke MQA tu, mungkin kena masuk LPU, apa semualah. Okey, lepas tu kita laksanakan, perubahan tersebut dan kemudian kita nilai balik. Macam tu lah. Jadi,
benda cycle ni berlaku secara berterusan. Okey. Dengan harapan kita punya program tu sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Okey, macam saya kata tadi, kita akan concentrate on pemantauan modul. Jadi saya tak akan cerita yang ni yang kolom ke 3 dengan 4 ni saya tak cerita. Kita cuma fokus on yang fokus dengan pemantauan modul. Jadi sekarang ni saya akan terus masuk ke modul lah. Sebab sebelum ni saya dah macam pergi general. Sekarang ni kita terus masuk ke modul. Okey. Jadi untuk modul ataupun kursus, okey, bila kita buat, kita akan buat setiap semester CQI dia. Lepas habis dapat result exam, semua dapat result, semua dah buat moderation. Masa moderation, sebenarnya masa isi markah tu lagi kita dah komen kan buat CQI ke tak. Okey, tapi kita pergi dulu pada falsafah dia. Kenapa kita kena buat pemantauan khusus? Okey, yang pertama kita nak pantau prestasi pelajar. Adakah pelajar dapat apa yang kita nak dia dapat? Sebab eventually dia kena mencapai CLO yang kita ajar tu. Okay. Kemudian kita nak tambah baik modul, mungkin dari segi kandungan, mungkin dari segi kaedah penyampaian, mungkin dari segi penilaian. Okay. Jadi kita nak tambah baik. Jadi sebenarnya bagus juga kalau kita mengajar kursus tu, tak adalah setahun tukar. Kalau boleh, bagilah kita 3 tahun ke kan, ataupun 5 tahun, supaya kita boleh kita kata tambah baik lah. Okay? Sebab of course ada beza kita mengajar kali pertama dengan kali kedua dengan kali ketiga. Okay? Sebab kalau kali pertama tu kita macam in the dark, macam kita ngajar je. Kita tak tahu budak boleh terima ke tak, budak faham ke tak. Mungkin cara yang lebih inovatif untuk pelajar faham, kita tak berapa dapat. Tapi apabila kita dah mengajar second time, katakan tahun depan tu kita mengajar, semester depan ataupun tahun depan mengajar lagi, dan kita akan ada better idea. Kita tahu dah budak-budak ni selalu kalau tanya soalan ni je mesti tak boleh jawab. Ataupun tanya soalan ni je mesti dia macam salah faham. Kan, kita nak melayan jawab benda lain. Jadi at least dengan cara itu, bila kita tahu, kita boleh share dengan pelajar. Saya kalau tanya soalan ni, mesti pelajar tak boleh jawab. Dia pergi confuse pula, saya tanya A, dia pergi jawab B. Kan? Maknanya macam, it's a good thing. Bila kita dah mengajar banyak kali, kita akan dapat lebih banyak maklumat lah. Dan lebih banyak maybe cara untuk CQI program khusus itu. Okey, jadi apa yang kita nak pantau? Kita akan pantau prestasi pelajar. CLO dia, pencapaian CLO dia. Okey. Dan kalau perlu, contohnya sebelum ni kita buat lecture saja. Mungkin kita dah pergi belajar, kita kata patutnya buat cara PBL ataupun buat case study lagi berkesan, kan. Jadi mungkin kita boleh ubah cara untuk kita mengajar khusus tu. Kemudian sumber maklumat. Apabila kita pantau CLO ataupun khusus, kita akan tengok pencapaian CLO lah. Kalau khusus pencapaian CLO. Kemudian moderasi ada buat moderasi kan kalau perlu. Kemudian pencapaian pelajar pada peringkat khusus, sama je lah hasil pembelajaran tu. Kemudian kemajuan pelajar dan kadar keciciran. Okay? Kalau berkaitan lah. Mungkin ada pelajar drop, kita buat elektif daripada 40 orang, 20 orang drop. Mungkin dia rasa susah sangat kursus ke macam mana kan, kita kena tengok lah. Kemudian tu yang pertama, prestasi pelajar kita akan nak pantau. Yang kedua adalah dari segi semakan kurikulum untuk kursus tu lah. Perlu tak kita tambah baik dari segi penilaian pelajar, ataupun memang bila kita mengajar, macam saya kata tadi kan, kalau saya tanya soalan A, mesti tak boleh jawab. Jadi mesti saya boleh fikir macam mana nak bagi pelajar boleh jawab soalan A. Mungkin saya perlu buat tutorial, mungkin saya perlu bagi contoh soalan. Maknanya itu semua atas aktiviti pensyarah lah. Kemudian maklum bala pihak berkepentingan. Mungkin tiba-tiba katakan sekarang ni, katakan kita mengajar pelajar katakan lukisan kejuruteraan. Okey. Tiba-tiba kita dapat maklumat daripada industri. Sekarang ni orang tak pakai dah menu-menu ni, semua pakai AutoCAD contoh kan. Jadi kita mungkin terpaksa tukar silibus kita. Mengajar lukisan kejuruteraan pakai AutoCAD. Contohlah kan. Jadi benda-benda tu kita kena fikirkan untuk penambahkan, untuk kebaikan pelajar kita lah. Okey, siapa yang bertanggungjawab? Pensyarah khusus ataupun penyelaras lah. Okey. Kemudian melapor kepada siapa?
Okey, melapor kepada siapa? Kalau katakan ni macam biasalah, kalau perubahan kurang daripada 30%, kita akan perlukan mesyuarat peringkat program je lah untuk luluskan. Bukan KP lulus, mesyuarat mesyuarat peringkat program. Kemudian kalau perubahan lebih daripada 30%, kita perlu bawa paper lah. Bawa paper sampai JPPU. Maknanya program dah lulus, kemudian masuk dekat fakulti, diluluskan di fakulti, kemudian masuk ke JPPU. Kalau JPPU lulus, then fine. Dan kita boleh buatlah CQI yang kita nak buat tu. Okay? Jadi tak ada sampai Senate. Untuk khusus sampai JPPU je. Tapi kalau program semua memang sampai Senate. Okay? Okay, jadi macam saya kata tadi, saya tak akan sentuh program. Ini kalau saya buat taklimat pada KP, saya akan sentuh lah. Okay, ini taklimat kepada pensyarah. Okay, pemantauan modul ataupun khusus. Okay, jadi ini sebenarnya teori je lah, tapi mungkin boleh membantu kita sebab kita ni bukannya cikgu kan. Cikgu tu belajar banyak lah pasal pedagogi lah, andragogi ke apa kan. Kita ni macam self-taught teacher, macam pandai-pandai sendiri. Okay. Okay, modul monitoring dia ada dua fungsi utama, okay, dua tujuan. Yang pertama, macam saya kata tadi tu, untuk monitor pencapaian belajar. Okay. Through review of assigned mark and grade. Tengok pencapaian CLO tu capai ke tak. Okay. So, it underpins summative assessment which helps to identify the degree to which a student has met the criteria for the particular course ataupun module. Okay. Kemudian through formative assessment, kita juga dapat feedback. Okay. The module coordinator may monitor students' performance that assist students to learn, deepen their understanding and develop new attitudes and ideas. Okay. Jadi maknanya kita akan tengok dua-dua lah, dari aspek penilaian summatif dan juga penilaian formatif. Okay. Jadi formatif ni biasanya tak ada markah. Macam kita buat assignment, kita awak buat dulu, nanti awak dah buat, awak tunjuk ke saya, nanti saya komen lah. Itu formative assessment lah. Okay, tak ada markah lagi masa tu, kita cuma bantu dia. Last tu baru kita bagi markah. Okay, itu satu adalah nak tengok pelajar tu dapat tak apa yang kita nak dia dapat, kan, CLO kan. Kemudian yang kedua adalah untuk pensyarah tu sendiri. Pensyarah tu sendiri, to inform the lecturer of the following based on the information collected through formative and summative assessment, as well as through student feedback. Jadi sebagai pensyarah, kita sepatutnya cakna lah, kita cakna adakah pelajar-pelajar tu dapat apa yang kita ajar. Jadi macam mana nak tahu? Kita kena tengok adakah pelajar ready untuk belajar khusus yang kita nak ajar tu. Adakah pelajar faham tak apa yang kita ajar. Kemudian topik, biasanya macam tu saya kata, macam bila kita dah mengajar banyak kali, kita tahu topik mana yang budak kata susah, yang mana yang budak tak boleh jawab. Kan topik student has grasp and topik that need further attention. Jadi yang need further attention tu sebagai pensyarah, kita kenalah buat usaha lebih sikit lah. Kan mungkin lebih inovatif, lebih kreatif, ataupun bagi contoh soalan kan. Jadi bila kita tahu apa masalah, dan kita senang sikit kita nak atasi. Kalau tak tahu, kita susah sikit nak atasi lah. Okay, the degree to which student are engaged with module material, kita tahu. Kemudian the task student find difficult, task mana yang student suka, task mana yang student kata interestingnya, task mana yang motivating, yang inspiring. Jadi sepatutnya sebagai pensyarah kita tahu, okay, supaya kita boleh pilih yang mana yang paling sesuai untuk digunakan kepada pelajar kita. Okay, students who need additional support, ini kita sepatutnya bila dah mengajar, kita tahu pelajar mana yang lemah, pelajar mana yang perlu perhatian. Okay, mungkin kita terpaksa panggil, tanya dekat mana awak tak faham. Jadi macam cikgu lah kan. Okay, the degree to which student are satisfied with learning. Jadi ni pun kita boleh tanya. Okay, bila dah di kelas tu kita boleh je buat Google Form, tanyalah budak-budak ni. Faham ke tak faham ke, kat mana yang tak faham kan. Okay, proses pemantauan khusus. Okay, jadi suitable input for module monitoring. Jadi untuk kita pantau khusus kita,
kita boleh tengok dari segi grade distribution, dari segi moderation, dari segi failure rate, ramai ke tak failure, dari segi stakeholders feedback. Stakeholder feedback ni kadang-kadang budak pergi LI. Tiba-tiba dia pergi LI, dia kata, belajar you ni tak belajar ke pasal hazard? Contoh, hazard ni hazard analysis ketika control point. Okey, lepas tu kita kata, I ajar banyak kursus. 3 kursus saya ajar. Tapi bila I suruh dia buat, dia tak reti lah. Industri kata kan. Jadi then we should do something. Mungkin kita ajar teori, kita tak ajar cara nak apply. Jadi kita kena tambah baik lah kalau daripada komen kalau ada, ataupun alumni datang. Alumni kata, doktor kita sekarang ni industri tak pakai dah ni, benda-benda yang doktor ajar ni, tak kaedah-kaedah lama zaman dinosaur ni tak pakai lah. Kena pakai kaedah baru pula, semua kaedah IT, IoT apa semua kan. Jadi kita kena look into that dan kita buat penambahbaikan lah untuk program kita, untuk kursus kita. Kan programnya khusus. Jadi itulah kadang-kadang tu kita pun kena cakna juga, tanya-tanya juga alumni kita. Takut apa yang kita ngajar ni dah tak relevan. Okey, kemudian student feedback, kita boleh tanyalah feedback macam mana. Kemudian response to research informed teaching. Okey, jadi sepatutnya apabila kita mengajar kursus ni tak boleh lah dari 20 tahun dulu sampai sekarang nota dia sama je. Tak boleh lah. Kalau dulu nota, kalau masa saya belajar dulu kita pakai nota print kan. Kan nota tu, kalau kita simpan-simpan nota tu, daripada putih dia jadi kuning dah kan. Maknanya, tapi tu tak ubah-ubah nota tu. Jadi sepatutnya tak berlaku macam tu lah. Dan sepatutnya nota kita tu ada, kita kata the currency, the current, bukan duit, current, mesti current. Maknanya kalau katalah saya mengajar katakan protein dalam saiz makanan, jadi saya kena bagi tahulah pelajar saya apa kepentingan protein dalam saiz makanan, apa kepentingan dalam kehidupan kita, apa yang the new things about protein dalam industri makanan sekarang, benda-benda macam tu kan. Jadi benda-benda macam tu pelajar kita perlu didedahkan sebab mereka akan berdepan dengan industri, akan berdepan dengan masyarakat kan. Jadi kita kena bekalkan mereka dengan ilmu-ilmu yang terkini. Okay, memanglah kita memang dah lama belajar kan, tapi kita pun kena, the lecturer itself kena update yourself lah, okay, dengan ilmu-ilmu yang terkini. Okey, tanggungjawab pemantauan khusus. Okey, jadi yang pertama, tanggungjawab untuk khusus, monitoring of khusus, deliver the curriculum and compile formative evaluation and assessment on student. Okey, jadi kita kena compile lah formative evaluation and assessment. Kemudian plan and maintain summative evaluation and record, making this available to relevant party dan juga assessing student progress. Memang kita kan ada ISO semua kan. Memang ini pun memang kita terpaksa buat lah. Siap ada folio semua kan. Kemudian program management, kita sepatutnya giving support and direction to colleague through monitoring at a variety of levels including teaching observation. Kemudian identify pedagogic issues and arranging professional development program where relevant. Kemudian forwarding the module monitoring reports to the appropriate departmental bodies or committee. Okay. Kemudian curriculum review, ni saya rasa ni adalah more tu macam macam kerja curriculum review ni. Kalau khusus kita perlu buat CQI, curriculum review lah. Okay. Kemudian resource and support, mungkin kita kena tengok, contohnya mak-mak kita tu perlu lebih bajet katakan, kata nak pergi kerja lapangan atau nak pergi lawat kilang, jadi kita kena tengok jugalah. Ataupun kalau tak ada bajet, kita kena kutip duit lah daripada pelajar. Okay. Kemudian reporting and decision making, ini pun adalah kerja pensyarah jugalah, reporting. Kita report markah dia lah basically kan. Dan kalau kita nak buat CQI, kita akan cadangkan kepada program lah. Okey, sekarang ni saya akan terus pergi kepada garis panduan CQI CLO UNT. Okey, jadi pencapaian macam saya kata tadi, setiap kali kita offer kursus,
Jadi kita akan perlu buat pengukuran CLO kan. Memanglah kita ada je markah semua. CLO pun dalam modul LO dia dah bagi siap-siap. Dia dah kira siap-siap kat kita berapa orang mahir, berapa orang tak mahir kan. Okey. Jadi CLO sekejap. Okey. Jadi sekarang ni kalau ikut ni KPI kita tak payah set, memang kita dah terima pakai. Markah 50 ke atas dikira mahir. Okey, markah pelajar 50 ke atas dikira mahir. Kemudian jadi kalau perlu kita akan buat CQI, okey, CLO. Okey, CLO ni kan kita ada CLO, kita ada KPI 50%. Jadi bila akhir semester kita akan dapat markah test, markah exam, markah assignment, semua kita akan dapat. Okey. Jadi daripada markah yang kita dapat ni, kita pun masuk dalam modul LO. Modul LO dah set dah 50%. Kemudian daripada pengalaman kita mengajar, daripada markah-markah budak-budak ni, daripada markah yang kita dapat ni, kita tahu okey 100% mahir, tak ada masalah. Tak payah buat CQI pun tak apalah. Tapi tiba-tiba dapat satu CLO tu 40% je yang mahir. Yang 60% tu tak mahir. Itu kena menjawab. Bila ada yang ramai lah, maknanya banyak peratus yang tak mahir dan kita menjawab. Okey, jadi basically ini adalah based on CLO. Okay, based on CLO attainment by the student. Tapi walau bagaimanapun, ada juga, macam saya kata tadi, kita cakap-cakap dengan alumni, dia kata lah, lamanya tak pakai dah kaedah ni, pakai kaedah lain. Jadi kita terpaksa ubah juga, tapi bukan sebab pencapaian CLO, tetapi disebabkan maklum malas daripada pihak berkepentingan, daripada alumni, daripada pelajar kita, daripada industri, and then maybe kita pun perlu buat penambahbaikan. Jadi kita sebagai pensyarah kita kena peka lah. Jadi ada dua cara untuk kita kata CQI khusus itu, kenapa CQI khusus itu dibuat. Dua cara, dua pencetus lah kita kata, dua pencetus. Yang pertama adalah sebab pencapaian CLO ni rendah sangat, itu satu. Satu lagi adalah bila kita buat dapatkan maklum malas, ada keperluan untuk kita ubah, okey, khusus tersebut dari segi kandungan ke, dari segi penilaian ke, dari segi apa lagi kaedah penyampaian ke, dan kita ubahlah yang mana yang patut. Okey, jadi itu adalah dua pencetus kita katalah untuk membuat CQI khusus. Okey. Assalamualaikum, Prof. Ya je, Waalaikumsalam. Nak tanya, saya Jas Nizat nak tanya. Kalau katakanlah batch by batch masalah tu berlaku, maksudnya batch sebelum ni tak ada masalah, lepas tu bila masuk batch ni ada masalah, so CQI kita kena untuk menyelesaikan masalah batch tu ke macam mana? Maksudnya katakanlah batch sebelum ni tak ada masalah untuk menjawab soalan ni, tiba-tiba batch ni kita kaedah pengajaran yang sama, tapi pensyarah sama ke? Pensyarah sama, tapi bila batch ni kenapa batch ni tak dapat buat benda ni? Adakah kita nak kena CQI kan benda tu juga? Ya, sebab kita sebagai pensyarah, kita kena pastikan regardless of the batch, jangan kata bila FQA datang, oh saya satu batch je yang tak dapat, yang lain semua dapat, tak ada masalah. Tak boleh lah, kita kena pastikan semua batch, sebab budak ni akan diukur based on pencapaian CLO dan PLO dia. Kita kena pastikan semua pelajar dapat. Sebab at the end of the day, dia kena dapat PLO, mencapai apa yang kita hasratkan untuk CLO dan PLO dia. Jadi kalau katakan batch ni ada masalah, mungkin sebab online learning ke? Online learning ataupun kadang-kadang kita punya quality batch yang masuk tu. Jadi kalau macam tu, kalau kita tahu quality batch tu ada masalah, kebetulan lah kan, banyak pula yang 2.5 ke bawah katakan masuk CGPA, masa matrik ke STP masuk kat kita kan. Dan di peringkat program, bukan di peringkat khusus lah, di peringkat program, sebab tu masa moderasi kita kan ada buat discussion, kita akan pinpoint batch ni masalah gini, budak ni lemah, siapa, apa semua kan. Jadi this is where di peringkat program kita kena buat strategi lah. Kata budak ni lemah-lemah, jadi di awal kursus lah, maksudnya bukannya
habis baru kita report CKI sahaja. Dia kalau dia first year mungkin kita tak tahu lagi. Then kita akan buat sebab they are with us for 3 to 4 years. So I think it's not too late to do the intervention. So kalau kita ada peluang kita buat intervention. Contohnya kita mengajar first year baru tahu. Dan second year, third year tu kita buatlah intervention di peringkat program dan juga di peringkat kursus-kursus lain. Jadi sepatutnya KP dia peka lah siapa pelajar lemah, batch mana yang bermasalah. Kita orang memang ialah macam cikgu-cikgu lah kan. Kalau macam kalau batch ni memang ada yang batch saya pernah rasa sendiri ada batch yang jenis macam kalau kita tanya tu macam kita cakap dengan dinding je lah. Ya, betul. Kan memang ada setengah tu bising sangat kita tanya je macam pasar pula kelas tu. Jadi di peringkat program itu adalah kebijaksanaan KP lah untuk memastikan semua pelajar mencapai CLO dan PLO yang ditetapkan. Tapi sepatutnya buatlah. Okay. Kita kena pinpoint. Kalau kata rendah, you kata okay rendah sebab budak tak pandai. Okay, then you should do something. Maknanya kalau tak untuk kursus year tu, untuk kursus akan datang, maybe dia orang ni lemah kimia dan buatlah kursus pengukuhan kimia ke macam tu lah maksud saya. Apa-apa yang bersesuaian. Okay, satu lagi Prof. Kalau untuk kursus ataupun subjek yang cepat berkembang macam biotech adakah kita perlu update konten setiap tahun ataupun kita buat saja dalam topik pengajaran recent advance in biotech contohnya. Sebab kadang-kadang industri kan dia nak the new things kan. So macam subjek yang sangat cepat macam biotech, macam IT kan macam tak tahu masalah so macam mana kita nak CPI kan benda tu sebab kadang-kadang kita tak terkejar dengan perkembangan. Saya kadang-kadang tu saya cuma buat research advance macam tu lah, macam current issue. Kadang-kadang current issue tu kita pun tak sempat nak cari nota. Jadi kadang-kadang saya suruh buat pelajar buat assignment. So tajuk kita current issues katakan. Jadi diorang ni tajuk tak boleh sama. Diorang cari-carilah. So diorang share masa presentation. Itu pun satu lagi cara lah. Okey ke? Okey. Okey. So untuk KPI CLO macam saya kata tadi kita tak payah pening kepala, memang dah ditetapkan. UNT dah terima 50% dan di peringkat kohort pun kalau di peringkat individu maka 50% ke atas dikira pelajar tu mahir. Kalau di peringkat kohort macam you kata tadi batch tahun ni, batch tahun lepas, batch tahun depan tu di peringkat kohort kita panggil sekurang-kurangnya 50% pelajar perlu mencapai skor 50% bagi setiap CLO untuk jadi mahir lah. Jadi ni di peringkat kohort. Okey. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke aplikasi lah. Jadi sekarang ni kita pun dah habis exam dah habis exam, kita pun marking. Lepas tu dapatlah markah semua, kita pun masuk dalam modul LO. Biasa memang kita masuk dalam modul LO. Lepas tu kita import export ke import lah ke SMP. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini pencapaian kan ya tidak ni. Tak ada tidak semua ya. Jadi ni adalah mahir. Maknanya ni memang 50% lebih daripada 50% pelajar tu untuk kohort tu lah, untuk yang ambil tu memang semuanya mencapai. Jadi tak ada isu lah. Jadi ini saya rasa saya ambil yang siapa punya, saya rasa Dr. Mariam punya lah, contoh je lah. Okey. Tapi biasanya kalau macam saya tulis kat sini. Okey, PLO 1 90% pelajar mencapai. Biasa saya tulis berapa peratus. Atas gaya masing-masing lah. Tapi bagi saya akan tulis. Macam PLO 3 ni 80% mencapai. Jadi saya akan cakap lah kenapa yang ni, katakan yang ni 100% lah. Saya kata okey je lah. Saya tak komen apa dah lah. Kalau kata 80% mencapai, saya akan komen biasanya. Saya kata pelajar agak lemah dalam topik apa kan. Mungkin sebab banyak kiraan. Jadi saya akan komen. Jadi saya akan komen kat sini lah. Kemudian dekat cadangan ni saya kata saya akan bagi tutorial, saya akan bagi lebih banyak latihan. Biasanya macam tu lah. Jadi ini adalah modul LO. Saya pasti semua orang dah buat ni. Okay. Kemudian CQI mungkin perlu perubahan MyCA saja ataupun kena ubah dua-dua. Syllabus ubah, MyCA ubah. Jadi yang penting ialah kita ada dokumentasi. Sebab bila MQA datang,
Kita kata kita ubah. So mana dokumentasinya, mana minit mesyuaratnya. Jadi itu yang penting yang kita kena ada. Yang dalam yang LO ni memang ada je, boleh je buka bila-bila masa. Okey, jadi contohnya pencapaian CLO di peringkat KP lah, dia boleh senarai kalau 40 kos, nama khusus, mahir berapa peratus, tak mahir berapa peratus. Kan? Dia boleh cakap. Lepas tu bilangan mahir, bilangan dan juga peratus. Jadi kita boleh tabelkannya. Okey, pencapaian CLO. Pencapaian CLO ni kita panggil pengukuran langsung lah. Jadi, pesyarah perlu mengisi cadangan CQI khusus di dalam modul LO. Okey. Wajib diisi untuk kursus yang mempunyai kadar kegagalan yang tinggi atau pencapaian CLO kurang daripada 50% untuk setiap kohort. Okey, kalau seorang je tak ada masalah. Tapi sampai separuh kelas tak mahir, something wrong lah tu. Pencapaian CLO akan dilapor dan dibincang pada mesyuarat program dan dilapor juga di peringkat fakulti. Okey, ini kerja ketua program lah. Okey, kita peringkat program je pesyarah ni. Kelulusan pelaksanaan CQI CLO perlu dapat kelulusan program terlebih dahulu untuk perubahan minor. Minor saya kata kurang daripada 30%. Yang major perlu dapat kelulusan kelulusan JPPU. Okey. Yang ni, yang warna purple ni abaikan sebab ini adalah wish list. Wish list maknanya belum dibuat lagi. Sebab ini kita perlukan sistem. Kalau boleh kita kata, kita nak CQI yang telah lulu diketahui oleh pesyarah khusus seterusnya secara automatik melalui modul LO. Jadi kita tak payah cakap. Okay. Syllabus terkini juga akan ada dalam sistem atau dalam akademik. Ini yang kita punya wish list lah. Okay. Apabila kita nak buat CQI, kita perlu guna borang perubahan khusus. Okay. Jadi fungsi borang ni adalah untuk sediakan rekod yang jelas untuk diaudit dan juga untuk memastikan bahawa setiap CQI tu justify, bukan suka-suka je. Katalah saya ngajar 12 topik banyaknya, tak lah kalau ngajar saya ngajar 8 je lah. Lepas tu nak buang 4. Lepas tu orang tanya kenapa? Tak larat lah, malas lah mengajar. Kan? Padahal topik tu penting. Macam itulah, itu tak justify lah. Okay, saya akan tunjuk saya akan stop sharing kejap. Saya akan tunjuk borang tu. Sebenarnya borang tu semua ada dekat ni apa? Dekat iAcademic. Guys, panduan, borang semua ada kat situ. Okay, katakan kita dah decide untuk buat CQI. Jadi kita akan gunakan borang ini. Jadi kita akan type lah kat sini nama khusus, nama pesyarah, tarikhnya bila, okey. Lepas tu di sini ada peringatan. Jika terdapat CQI khusus, mohon isi perincian perubahan walaupun peratus perubahan adalah kosong. Seperti perubahan tata bahasa. Tak berubah apa-apa pun, tata bahasa je berubah. Kan? Ataupun tambah off je satu. Tak apa. Yang penting you all nyatakan untuk menjadi rekod. Okay? Sebab nanti kan ketua program ni tukar-tukar, pesyarah tukar-tukar. Kalau kita tak rekod dengan baik, susah nanti kita nak trace balik. Okay, jadi ini dibuat pilih daripada Dropbox menu. Maknanya yang ni you all jangan type lah, ini pilih je. Penyataan CLO, kekal, gugur, tambah, ada perubahan pemetaan. Ada 4 jenis. Sebenarnya, ini pun bukan kami dan mereka. Bukan grup kami yang buat. Kami ambil daripada UiTM. Tapi, contoh-contoh ni kami yang buat lah. Dan kami ada bukan tambah baik. Saya tak tambah baik. Borang ni. Sebab borang ini tally dengan, kalau you ingat you buat MQF 2.0, kalau saya rasa KP lah kita tak buat. KP yang buat, dia ada satu borang untuk kira perubahan kurikulum. Berapa peratus kurikulum program itu berubah. Jadi yang borang yang peringkat khusus ni tally dengan borang peringkat program. Jadi sebab tu saya rasa macam saya tak nak ubah lah. Saya takut nanti kan kat sini lain, dekat sana lain. Jadi biar dia tally. Jadi sebab tu saya tak ubah. Okay. Jadi tujuan kita, yang pertama kita senang nak trace sebarang perubahan, dan yang kedua kita nak pastikan apabila kelulusan dibuat, kelulusan itu dibuat secara justify. Maknanya bukan suka-suka je kita ubah kan, tapi ada justifikasi. Sebab tu kat sini kita pilih
kita pilih Dropbox, drop down menu apa yang keluar. Kemudian kat sini kita tulis apa yang asal, apa yang CQI-nya, justifikasi. This is very important. Justifikasi. Kalau tak ada justifikasi tak payah layan lah. Okey. Contoh ya, kita bagi contoh. CLO dikekalkan. Memahami konsep termodinamik. Okey. Lepas tu memahami. Tapi kita nak tambah tak nak memahami. Nak menerangkan. Sebab kalau ikut verbnya memahami ni dalam kepala tak tahu dia faham, tak nampak faham ke tak. Jadi kita kena suruh dia terang. Terang ni kita boleh suruh dia terang. Jadi lebih tepatlah dari segi verbnya. Jadi kita kata justifikasi menggunakan kata kerja CLO yang boleh diukur. Jadi okeylah, justify lah. KP pun akan bagilah. Okey, yang mana yang tak ada perubahan tu tak payah pilih lah. Kalau kekal, cakap je lah kekal. Okey, contohnya yang ni menerangkan asas jadi prinsip. Ini pun walaupun hanya satu perkataan yang diubah, tapi kita rekodkan untuk senang nak trace di masa akan datang. Okey. Kemudian dari segi penilaian, okey, ada nak ubah markah. Okey, penilaian dia pun ada drop down menu dia. Nak kekal, gugur, tambah. Kita pilih lah. Yang ni dia kata nak tambah. Daripada 2 nak jadi 5. Kenapa nak jadi 5? Dia kata pemberat pembentangan diubah supaya selaras dengan SLT. Okey lah, fine. Justified. Okey. Kemudian yang ni pula ada perubahan pemetaan. Pemetaan apa ni? Okey. Jadi dia kata laporan amali dipetakan kepada P3. Dia kata tak betul. Laporan amali kena petakan pada P2. Jadi justifikasi dia menggunakan arah psikomotor yang betul untuk laporan amali. Macam itulah, itu contoh-contohnya. Kemudian ada juga pesanan dekat bawah ni. Jadi nanti daripada ini dia akan bagi automatik berapa peratus. Ni macam ni dekat program dia dah lulus, tak payahlah pergi sampai JPPU. Lepas tu nota dia kepilkan MyCA silibus baru dan lama. Sila pilih status semua. Yalah, ni yang ni lah, yang warna hijau ni jangan type apa, pilih je. Kemudian yang ketiga, perubahan kaedah penyampaian dikategorikan sebagai perubahan CLO. Okey. Sebab kita kena ingat bahawa constructive alignment dia adalah melibatkan CLO, penilaian dan juga kaedah penyampaian. Jadi dia berkait. Jadi dia masih kita kategorikan sebagai CLO. Kalau ada perubahan lain yang tak ada, yang orang kata tak adalah rujukan, tak ada, tak apa. Buat je lah. Tambah penambahbaikan, tambah je kolom kat bawah ni, perubahan lain dilakukan. Jadi cakaplah ni tahun 2017 dah tukar di 2021. Justifikasi tu kena ada jugalah, mengemas kini rujukan 5 tahun ke belakang, macam tu contoh. Jadi sebenarnya bukan apa, lebih kepada rekod. Nanti kita tak tahu siapa ubah kan. Ada soalan ke? Assalamualaikum Prof. Salam. Saya ada soalan, saya Nur Asmah pada FSSM. Ya. Kalau contohnya ada kursus tu, katakanlah CLO1 dia adalah untuk final exam. Jadi jadi dia nak ubah daripada final exam jadikan assignment, tak ada final exam maksudnya. Kita nak pilih macam mana yang tu, ditambah ke dikekalkan? Saya confuse juga ni. Kita tak ada CLO1 tu, tak ada final exam. Contoh saya bagi contoh je contoh. CLO1 ke dia final exam duduk, final exam tu duduk di CLO2 ke contoh lah kan. Jadi dia nak buang yang final exam tu, nak tambah assignment. Kita nak letak penilaian dan pemberat tu macam mana? Tapi pemberat dia sama je. Contohnya sekarang ni final exam 40%, you buat dia punya, katakan bagi assignment pun 40%, katakanlah. Kan? So saya rasa dikekalkan sebab penilaian pemberat. Sebab dia masih 40% kan? Cuma penilaian tu lain cuma daripada kaedah. Okey, apabila kita dah buat CQI, yang tadi tu kan, dikata kalau KPI CLO dicapai dengan cemerlang,
KPI boleh disemak atau ditingkatkan. Kalau katalah kursus kita tu macam UMT kita pakai 50% semua. Tapi sebenarnya kalau dekat saya rasa UTHM, diorang memang macam ubah, ada yang 55, ada yang 60, maknanya bila ditengok prestasi pelajar tu dan kalau yang engineering tu kursus engineering dia letak CLO lebih tinggi sebab dia nak quality punya engineers kan. Jadi dia letakkan KPI lebih tinggi. CLO peratus tu lebih tinggi dia letak. Okay. Jadi itu boleh diubah atas keputusan Senate lah kot. Okay, tapi setakat ni kita buat start dengan 50. Jika KPI tidak dicapai, tindakan berikut boleh diambil, iaitu semak maklum balas pelajar, tanya pelajar, semak kaedah penilaian, semak kandungan khusus, semak penyataan CLO, dan juga mungkin kalau ada something wrong with the lecturer, lecturer tu yang tak pandai mengajar ke macam mana ke, dan mungkin pensyarah tu sendiri kena pergi latihan. Okay? Yang ni dah habis sebab ini adalah pemantauan program. Basically untuk kursus itu saja sampai ke Excel. Okey, saya akan tunjuk juga kejap. Buku apa, garis panduan. Saya rasa macam ada buka tadi kejap. Ni. Saya akan tunjuk buku garis panduan ni. Okey, ini adalah garis panduan CQI yang diluluskan Senate. Okey. Basically apa yang saya ceritakan dalam PowerPoint tu benda sama saja, tetapi dalam bentuk word lah kat sini. Semua benda sama je. Okey. Tapi dalam ni ini adalah dia punya yang pertama lah. Kemudian yang dia punya penerangan apa semua tu ada lagi. Tengok dekat iAcademic je. iAcademic ada cerita dengan detail lah. Okey, ada soalan ke? Kalau dengan GP, kalau dengan KP panjang lagi lah cerita saya ni sebab dengan pensyarah sampai borang Excel tu je. Ada soalan ke? Ni semua faham ni, senyap je semua ni. Faham semua ni. Kalau tanya apa-apa soalan tentang program pun boleh. Senyap je macam semua dah faham ni. Urus setia PPBI. Siapa urus setia kat PPBI? Hadilah. Assalamualaikum Kak Miza. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Okey. Yang tadi ada seorang pensyarah tanya tadi tentang apabila kita nak ubah dia punya CLO, ubah CLO. Jadi SO maksud dia macam tadi tu CLO yang yang asal maksud dia kita dalam borang tu kita kata dibatalkan, betul tak? CLO tu batal, lepas tu kita tambah CLO baru. Atau macam mana tu dalam borang tu nanti? Kalau kita macam nak jadikan sebagai assignment. Kalau kita nak buat CLO tu, maksud dia CLO tu yang asal dibatalkan, lepas tu tambah CLO baru ke? Sebab tu saya tanya apa contoh tadi dekat Dr. Asmah. Sorry Prof. Saya punya Webex hang. Saya tak dengar Prof cakap apa. Sorry. Contoh, macam mana Prof? Tak, saya kata CLO bukan CLO exam. CLO contohnya menerangkan prinsip A. Macam tu lah kan? Maksud dia tu, penilaian tu. CLO tu kita uji dalam final exam. Sekarang ni dah nak buat lagi dah CLO tu, kita nak buat perubahan. Jadi kita nak buat penambahbaikan di segi CLO. Sekarang CLO yang kita nak buat adalah dalam bentuk assignment. So yang asal dalam silibus asal, maksud CLO tu kita batalkan, maksud dalam borang tu nanti. Saya rasa CLO tu tak perlu dibatalkan. Cuma kalau saya faham perubahan penilaian. Kan macam mana Dr. Asmah? Perubahan penilaian. Sebab CLO kata macam CLO contohnya memahami konsep termodinamik, menerangkan konsep termodinamik. Sama je. Sama. Cuma sebelum ni masuk final exam kan. Tapi sekarang bagi assignment kan. Jadi kalau saya akan tulis CLO tak ada masalah, dikekalkan.
Saya tak kacau lah. Saya akan pergi dekat penilaian dan pemberat. Okey. Okey. Penilaian dan pemberat pun dikekalkan, tetapi saya akan tarik dekat sini. Okey, saya akan tarik. Saya kata okey, yang asal adalah kita kata final exam lah. Yang asal katakan final exam, contoh je lah. Jadi sekarang ni saya akan buat dia sebagai final assessment dia dalam bentuk katakan case study. Contoh. Kan? Macam tu je lah. So justifikasi mungkin awak kata, mungkin kita kata okey, case study lebih menggambarkan sama ada pelajar tu boleh apply ke tak konsep tu, whatever lah, goreng lah kan. Macam tu lah. Jadi sebenarnya dikekalkan kalau saya lah. Oh, ya. Okey. Okey, terima kasih Prof. Okey. Ada soalan lagi ke? Ni dah faham ni semua ni. Kalau tak ada soalan saya boleh berhenti awal ni, dah pukul 11:10. Urus setia siapa ya? Hadila ke? PPBI? Saya Prof, intern student dekat PPBI. Nama siapa? Afifah. Afifah. Okey, Afifah saya. macam tak ada soalan dah, Afifah. Okey. Prof nak berhenti kat sini Tak ada soalan, saya berhenti lah sebab memang khusus saja kan, kalau masuk program tu lama lah. Okey. Okey, terima kasih Prof di atas perkongsian ilmu bagi latihan CQI at course level pada hari ini. Pihak kami ingin memohon sekejap ya, belum ada link. Sekejap ya. Link kehadiran ke? Ada link kehadiran ke? Sebab dekat chat tu kosong je. Sekejap ya, nanti Cik Dila send punya link kehadiran tu. Okey. Jadi sebelum saya menulis, saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Okey. Dan kalau ada ada masalah apa-apa untuk isi borang perubahan khusus ni, boleh je WhatsApp saya. Boleh je tanya saya, tak ada masalah. Prof, nak tanya sikit. Kalau CQI untuk subjek yang berubah-ubah pensyarah, maksudnya semester ni orang lain tanya, orang lain handle, depan orang lain handle. Kalau CQI tu macam kata saya handle semester ni, semester lepas saya tak tahu apa CQI subjek tu. So, macam mana kita nak buat perubahan dan penambahbaikan, dan cara pengajaran mungkin berbeza. Sepatutnya ada komunikasi lah, itu yang kita kata kalau boleh kita nak systemize benda tu, tapi setakat ni tak lah. Jadi sekarang kita terpaksa buat manual lah bila kita take over program baru, kursus baru, kita terpaksa lah contact dengan pensyarah yang sebelum tu, sebab CQI yang dibuat tu akan akan terjerma dalam silibus dan juga dalam MCA biasanya. Jadi kita kena minta lah dengan pensyarah sebelum ni, ada buat CQI tak? Kalau dia kata tak ada, tak apalah. Kalau dia kata ada, dan kita kata ni lah, tolong bagi kat saya lah, sebab saya nak tahulah kan apa dah buat. Macam tu je lah. Okey, maksudnya manual lah Prof. Dan ya, kita kena buat saya juga. tak ada sistem lagi setakat ni. Okey. Tapi sebenarnya bagus. Sebenarnya kalau kita baru mengajar, kita patutnya interview lah pensyarah lama tu. Macam mana mengajar kursus ni, macam mana lab kan. Sepatutnya kita ada komunikasi lah. Jangan macam kita first time mengajar tak tanya pun orang sebelum ni. Maksud dia berkenaan dengan yang siapa tanya tadi. Berkaitan dengan macam silibus tu. So maksud dia yang setiap kali kita buat ni ada perubahan yang baru, maksud dia akan TDA ke, akan update dan terkini lah dalam akademik dia, betul? Sepatutnya macam tu. So dia update yang terkini itu guna kan, betul tak? Ya, kalau cuma kita takut macam ni lah, dia KP kita sibuk, tak sempat update. Jadi sebab tu kena tanya juga. Sebab yang tukar update-nya KP kita. Takut dia tak sempat. Kalau dia sempat, okey je. Sepatutnya boleh ambil kat akademik je. Okey, dah ada dah link tu. So you all boleh register lah attendance form.
Pihak kami ingin memohon kerjasama para hadirin untuk mengisi borang kehadiran dan maklum balas latihan di ruangan chat bagi tujuan rekod kehadiran dan juga sijil penyertaan. Dengan ini, saya selaku wakil bagi PPBI ingin memohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang latihan berlangsung dan PPBI juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi